Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Amira Maisarah binti Zainal Muhammad dari kelas 4 Gamma. Pada hari ini saya akan membentangkan kesan mencegah kekuasaan penjajah iaitu Jepun di negara kita demi masa hadapan negara dan generasi baru. Selamat menonton. Anggota hijau 2. Kita haruslah mengetahui apakah faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Terdapat dua faktor. Pertama, eksploitasi bahan mentah. Negara kita merupakan pengeluar utama biji timah dan getah selain menghasilkan biji besi, bauksit, emas dan sebagainya. Di Sarawak pula, kita boleh memperolehi petroleum iaitu di Miri dan Lutong. Jadi, Jepun ingin mengeksploitasi bahan-bahan tersebut untuk keperluan pembaharuan di Meiji dan operasi ketenteraan Jepun. Kedua, kepentingan strategik ketenteraan. Negara kita merupakan negara yang berkedudukan strategik iaitu di Singapura yang merupakan pangkalan tentera laut British. Jadi, penguasaan terhadap pangkalan tersebut sangat penting kepada Jepun bagi membuka laluan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera. Selain itu, penguasaan di Pulau Borneo juga penting bagi menjayakan operasi menakluk di Pulau Jawa. Seterusnya, dasar pendudukan Jepun di negara kita. Terdapat 3 dasar. Pertama, pentadbiran iaitu pentadbiran tentera Jepun. Jepun memperkenalkan pemerintahan Tanah Melayu. Pada peringkat awal, Sumatera dan Tanah Melayu digabungkan di bawah satu pentadbiran iaitu di bawah pasukan tentera Jepun yang ke-25 yang berpusat di Singapura. Namun, terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi yang ketara. Jadi, Sumatera dan Tanah Melayu diasingkan dengan pentadbiran yang berbeza. Sumatera diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi, manakala Tanah Melayu ditadbir oleh tentera Jepun yang ke-29 yang berpusat di Taiping, Perak. Singapura atau dikenali sebagai Shonantu iaitu Pulau Cahaya Selatan diasingkan dari Tanah Melayu. Tanah Melayu sewaktu itu dikenali sebagai Malai Baru atau Melayu Baru. Negeri Melayu iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu di bawah pentadbiran Kerajaan Thailand. Sarawak, Sabah dan Brunei pula digabung jadi dalam satu unit pentadbiran iaitu dikenali sebagai Kita Borneo di bawah pasukan tentera Jepun ke-37 yang berpusat di Kuching. Dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Pentadbiran tentera Jepun telah mengiktiraf Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal adat istiadat Melayu dan agama Islam serta mereka masih lagi diberikan pencen seperti sebelum perang. Selain itu, Gubernur Jepun telah mengambil alih penguasaan negeri masing-masing semasa pengiktirafan yang dibuat ketika persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura. Dasar terhadap kepimpinan tempatan. Pentadbiran tentera Jepun beri peluang untuk menaikkan pangkat pemimpin tempatan yang berpendidikan dan pengalaman ke jawatan yang lebih tinggi. Langkah ini untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai dan untuk mendapatkan sokongan penduduk. Jadi, pentadbiran tentera Jepun menubuhkan Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda atau dikenali sebagai Koaku Renjo yang bertujuan untuk melatih dan menanam semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk. Kedua, ekonomi. Ekonomi meleset. Jadi, Jepun telah memperkenalkan sistem kawalan.
iaitu Rancangan Pengeluaran 5 Tahun Jawatan Kuasa Penyelidikan Bahan. Kedua-dua sistem ini bertujuan untuk kawal setia pelupusan barang, dan Jepun ingin buat penyelidikan bagi kegunaan baharu. Seterusnya, Rancangan Perindustrian 5 Tahun yang dibangunkan untuk pembangunan industri tempatan serta untuk memastikan peralatan dan kemudahan sedia ada digunakan secara optimum. Seterusnya, mata wang Jepun dicetak bagi mengganti mata wang British. Dan yang ketiga, sosial, iaitu pendidikan. Jepun menutup sekolah Inggeris dan Cina. Bangunan sekolah-sekolah tersebut dijadikan sebagai keperluan pentadbiran tentera Jepun. Jepun juga telah memperkenalkan sistem persekolahan mereka bagi membentuk semangat persaudaraan sejagat yang dikenali sebagai Hakko Ichiu. Mereka juga ingin menghapuskan sifat pengaruh barat dalam diri masyarakat dan menanam sifat kesetiaan kepada Jepun melalui bidang pendidikan ini. Tentera Jepun juga berusaha untuk mewujudkan nasionalisme dalam masyarakat di tanah Melayu. Sikap Jepun terhadap agama. Jepun menghormati agama Islam serta tidak mencampur tangan dalam adat resam Melayu, serta mereka telah membuka semula kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama. Hal ini supaya mereka mendapat sokongan serta tidak ditentang oleh penduduk tempatan. Syatuan dan penghasilan makanan. Jepun telah memperkenalkan Ordinan Kawalan Barangan dan Bahan Penting. Hal ini disebabkan kekurangan makanan. Jadi mereka ingin mengawal bekalan makanan agar mencukupi. Seterusnya, mereka juga memperkenalkan catuan makanan. Mereka menguatkuasakan catuan makanan bagi mengawal penjualan barangan keperluan asas, sebagai contohnya beras, garam dan gula. Seterusnya, mereka juga menjalankan kempen iaitu tambah lebih banyak makanan bagi mencukupkan makanan dalam negeri. Hasil daripada catuan dan penghasilan makanan yang dikuatkuasakan oleh Jepun, rakyat telah menjadi kreatif dalam kehidupan. Hal ini kerana mereka mampu berdikari untuk menghasilkan ciptaan baharu. Sebagai contohnya, mereka menghasilkan tempe daripada biji getah. Akhir sekali, layanan terhadap penduduk. Layanan Jepun terhadap kaum adalah berbeza-beza. Hal ini kerana mereka memberi layanan yang baik kepada orang Melayu dan India, manakala mereka bertindak kejam terhadap orang Cina. Hal ini kerana berlakunya permusuhan antara Cina dan Jepun yang tercetusnya perang. Seterusnya, landasan kereta api maut adalah salah satu bukti kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Hal ini kerana orang Melayu, Cina dan India dipaksa untuk menjadi buruh, serta ramai yang terkorban akibat kerja yang berat, kekurangan bekalan makanan, ubat-ubatan dan terdapat penyakit yang merebak di sekitar kawasan pembinaan. Mari kita lihat perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Terdapat 7 perjuangan. Pertama, Regimen Askar Melayu, Benteng Pertahanan Tanah Air. Batalion kedua Regimen Askar dan pasukan tentera British bersatu untuk menentang tentera Jepun di Kelantan, manakala Regimen Askar Melayu menentang tentera Jepun di Singapura. Lieutenant General A.E. Percival dan Panglima Pemerintah Tentera British di Tanah Melayu telah menunjukkan semangat juang sebagai keteguhan dan ketahanan yang menjadi inspirasi dan tradisi. Semangat keberanian kepewiraan askar ini telah memberi bukti dan memberi iktibar tentang kepentingan sikap sedia berkorban untuk tanah air. Kedua, penentangan MPAJA.
orang Cina dilayani kejam oleh tentera Jepun. Jadi mereka mencari perlindungan di bawah Parti Komunis Melaya atau dikenali sebagai PKM untuk mengelakkan daripada diseksa dan dibunuh. Kemudian PKM menubuhkan pasukan gerila bagi menentang Jepun. MPAJA seterusnya ditubuhkan selepas PKM bersetuju mewujudkan pasukan sukarela yang dilatih oleh British. MPAJA merupakan singkatan bagi Malayan People's Anti-Japanese Army. Seramai 165 orang anggota PKM diberi latihan di sekolah latihan khas iaitu di Singapura untuk menjalankan kerja sabotaj dan perang gerila yang bakal diterima oleh Jepun. Seterusnya, kerjasama antara MPAJA dan Force 136. MPAJA dan Force 136 ini merupakan wakil tentera British. Mereka membuat perjanjian kerjasama untuk menentang Jepun. MPAJA mendapat bantuan daripada British. Bantuan tersebut antaranya ialah senjata, ubat, keuangan dan latihan ketenteraan. Keempat, kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA. Terdapat gerila Cina yang menentang Jepun, iaitu dikuasai oleh nasionalis daripada Parti Kuomintang, iaitu KMT. Mereka menubuhkan OCAJA, iaitu Overseas Chinese Anti-Japanese Army atau dikenali sebagai Tentera Bintang 1. Gerila KMT bersetuju untuk bekerjasama dengan MPAJA atau PKM. Kelima, Force 136. Ia merupakan unit khas daripada penubuhan Southeast Asia Command atau dikenali sebagai SEAC. Anggota daripada Force 136 ini mendapat latihan di India dan Sri Lanka. Lalu mereka dihantar ke Tanah Melayu menggunakan kapal selam atau diturunkan dengan payung terjun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sokongan orang Melayu dan menubuhkan pasukan gerila anti-Jepun. Antara anggota yang terawal melibatkan diri dalam Force 136 ini ialah Major Tunku Yusof Tunku Yaakob, Kapten Ibrahim Ismail dan Lieutenant Tengku Osman Tengku Muhammad Jiwa. Terdapat Force 136 Ulu Perak iaitu Askar Melayu Setia, Force 136 Pahang, Wataniah Pahang dan Force 136 Kedah iaitu Gerila Melayu Kedah. Penentangan individu pula terdapat dua tokoh yang terlibat iaitu Gurchan Singh dan Shbil Kartigasu. Gurchan Singh merupakan salah seorang individu yang menentang tentera Jepun. Beliau ialah seorang anggota polis sebelum kedatangan Jepun. Beliau menentang Jepun dengan menyebarkan risalah dan propaganda melalui samaran iaitu Lion of Malaya. Beliau menceritakan perkara yang sebenar tentang perang dan pendudukan Jepun di negara kita. Gurchan Singh telah berjaya menghadiri sidang akhbar tentera Jepun dan menyamar sebagai wartawan. Gurchan Singh juga telah mensabotaj landasan kereta api yang telah menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Kesannya, beliau telah ditangkap oleh Kem Petai. Namun, beliau berjaya melarikan diri ke Burma sehingga tamatnya perang. Shbil Kartigasu merupakan seorang jururawat yang memberi bantuan kepada mangsa perang dan gerila anti-Jepun yang cedera. Beliau dan suaminya mempunyai sebuah klinik. Mereka memberikan bantuan kepada ubat-ubatan dan perkhidmatan perubatan kepada gerila anti-Jepun yang cedera. Shbil Kartigasu juga menyembunyikan radio dan telah berkongsi maklumat yang diperoleh daripada radio British dengan anti-gerila Jepun. Namun, perbuatan Shbil Kartigasu dan suaminya diketahui oleh Jepun. Lalu mereka ditangkap dan diseksa.
Sewaktu dalam penyiksaan, suaminya meninggal dunia, manakala Shibel Katigasu mampu bertahan sehingga Jepun menyerah kalah. Setelah itu, beliau dibebaskan dan diterbangkan untuk mendapatkan rawatan perubatan di Britain. Beliau telah dianugerahi pingat King George di Istana Buckingham oleh Raja George yang ke-6 kerana berani untuk menentang Jepun. Beliau juga merupakan wanita dari tanah Melayu yang menerima anugerah tersebut. Akhir sekali, gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah. Terdapat 2 gerakan. Pertama, Operasi Semut yang dilaksanakan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia atau dikenali sebagai SRD. Hal ini untuk mengumpul risikan, melatih orang tempatan dan melancarkan perang gerila untuk melawan Jepun. Anggota yang terlibat ialah daripada orang Kayan, Kenyah, Kelabit, Iban dan Murut. Mereka memilih penduduk tempatan kerana penduduk-penduduk tempatan ini mengetahui selok-belok bumi Sarawak. Kedua ialah pemberontakan Jesselton atau dikenali sebagai pemberontakan Double Tent yang diketuai oleh Albert Kwok. Penentangan ini menentang pendudukan tentera Jepun di Sabah. Albert Kwok dikenali sebagai gerila Kinabalu. Beliau telah menyerang pejabat pentadbiran, balai polis dan kemudahan tentera diraja Jepun. Beliau juga telah membunuh tentera Jepun. Hal ini menyebabkan Jepun berasa marah dan mereka membalas dengan pantas dan kejam. Mereka menyerang perkampungan di pesisiran pantai dan mengebom perkampungan tersebut. Beratus orang disoal siasat dan ada yang diseksa sehingga mati demi mencari pemimpin dan anggota pemberontak tersebut. Akhirnya, Albert Kwok menyerah diri kerana berharap agar dapat menamatkan serangan Jepun terhadap orang awam tersebut. Beliau bersama dengan 175 orang kemudian dihukum bunuh, manakala 131 orang lagi dipenjarakan di Labuan. Pasukan gerila anti-Jepun akhirnya dipimpin oleh Datu Mustafa Datu Harun. Seterusnya, perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Pertama, perkembangan semangat anti penjajah. Kedua, perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Dan yang ketiga, kesedaran politik di Sarawak dan Sabah. Kesan pendudukan Jepun dari aspek positif dan negatif. Terdapat beberapa kesan positif dan negatif daripada penjajahan Jepun di negara kita. Pertama, rakyat menjadi semakin berani dalam mempertahankan negara daripada kuasa asing untuk mencampur tangan dan memasuki negara kita. Seterusnya, penduduk tempatan menjadi semakin kreatif dan inovatif dalam menghasilkan bahan asas kerana catuan yang dilakukan oleh Jepun sebelum ini. Selain itu, penduduk mempunyai pengalaman dalam mentadbir. Jadi, lahirlah pemimpin-pemimpin yang bakal mentadbir negara suatu hari nanti. Di samping itu, penduduk tempatan telah didedahkan dengan perasaan nasionalisme yang tinggi. Kesannya, wujudnya semangat cinta dalam diri masing-masing. Kesannya, negara sukar dijajah dan wujudnya perpaduan dalam diri mereka. Kesan negatif pula, keharmonian dan keamanan negara terjejas hasil daripada rusuhan kaum yang telah berlaku. Hal ini kerana kaum Cina telah melakukan perbalahan kepada mana-mana pihak yang menyokong Jepun semasa pemerintahan Jepun.
Ini kerana mereka berasa tidak berpuas hati dan ingin membalas dendam terhadap apa yang berlaku kepada mereka, apa yang telah dilakukan oleh Jepun kepada mereka. Selain itu, masyarakat penduduk tempatan berasa sengsara dan derita terhadap pendudukan Jepun di negara kita. Kita boleh mengambil contoh daripada kaum Cina yang telah diseksa dan telah dibunuh jika terjumpa dengan mana-mana tentera Jepun. Pendapat saya, sekiranya negara kita dijajah oleh kuasa asing, saya rasa setakat itu daripada saya. Sekian, terima kasih.